Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan sambung pembelajaran bagi reka bentuk dan teknologi tingkatan 2 dalam bab 2 aplikasi teknologi. Standard pembelajaran ialah teknologi pembuatan. Jadi dalam tajuk ini kita akan sambung pembelajaran 2.1.6 membuat acuan model 3D, 2.1.7 membuat model 3D berdasarkan proses kerja secara acuan dan menggunakan pen 3D. Satu lagi ialah 2.1.8 membuat kemasan model 3D menggunakan konsep elektrostatik dalam electroplating. Baiklah, murid-murid diminta bersedia dengan modul pembelajaran masing-masing dan buka muka surat 19, manakala jika merujuk buku teks, boleh merujuk buku teks muka surat 31. Jadi di sini cikgu akan terangkan tentang perkara 2.1.6 iaitu membuat acuan model 3D. Teknologi pembuatan mempunyai kaedah yang pelbagai untuk menghasilkan sesuatu produk. Jadi cikgu akan tunjukkan beberapa contoh kaedah pembuatan yang boleh digunakan. Di sini kita lihat pada gambar rajah. Okey, di sini cikgu akan tunjukkan proses atau kaedah yang pertama iaitu kaedah tuangan atau disebut casting. Okey, di sini proses membentuk sesuatu produk atau sebahagian melalui proses peleburan dan menuangnya di dalam acuan yang telah disediakan. Baiklah, ini adalah contoh gambar proses peleburan aluminium ataupun bahan logam yang telah dicairkan dan dimasukkan ke dalam acuan untuk membentuk satu model yang lain. Okey, seterusnya ialah acuan atau molding. Di sini maksudnya ialah rongga yang terdapat pada acuan menyerupai bentuk produk yang sebenar. Bahan yang dimasukkan ke dalam acuan sama ada melalui tuangan atau injection dan dibiarkan mengeras. Ya, contohnya yang kita lihat ini ialah gambar plaster ceiling yang terdapat di rumah-rumah atau sebagai hiasan. Ya. Okey, seterusnya ialah pembentukan atau forming. Pembentukan ialah proses mengubah bentuk sesuatu bahan menjadi bentuk yang lain yang boleh digunakan untuk membina satu produk. Okey, gambar ini menunjukkan proses mengubah bentuk aluminium atau perkepingan logam kepada satu bentuk yang baru. Okey, kaedah pembentukan seterusnya ialah kaedah pemesenan atau machining. Di sini proses membuang sesuatu bahagian daripada bahan supaya menjadi bentuk yang dikehendaki. Okey, contoh di sini ialah satu bongkah logam yang dibentuk menggunakan mesin. Okey, mesin ini telah disetkan supaya boleh membentuk satu produk yang lain yang baru. Okey, dan akhir sekali ialah kaedah sambungan atau joining. Okey, ini adalah satu proses di mana bahagian atau komponen yang dihasilkan melalui proses sebelumnya disambungkan supaya menjadi satu produk baharu yang boleh berfungsi. Okey, contohnya menyambung satu bahagian kepada satu bahagian besi ini, untuk menjadi produk yang baharu. Seterusnya, cikgu akan terangkan tentang maksud model. Di sini, model adalah asas kepada pembinaan sesuatu produk iaitu satu objek yang seakan-akan menyerupai reka bentuk produk yang kita namakan sebagai model. Okey, model terbagi kepada dua iaitu model statik dan juga model berfungsi. Model ini, untuk model statik, model ini dihasilkan untuk melihat rupa bentuk sebenar
sesuatu produk. Okey, tiada bahagian yang boleh digerakkan. Penilaian dilakukan pada rupa bentuk, warna, saiz dan pembuatan proses. Manakala model berfungsi. Okey, model berfungsi dihasilkan untuk menilai kefungsian beberapa bahagian pada bahagian produk. Mereka bentuk juga dapat menilai kefungsian dari segi pergerakan, kesesuaian cantuman dan jenis bahan yang digunakan. Okey, seterusnya ialah proses menghasilkan acuan model 3D. Okey, di sini proses menghasilkan komponen menggunakan kaedah tuangan dapat dilihat melalui carta proses yang cikgu tunjukkan. Di sini ada 3 langkah, 3 kaedah, iaitu yang pertama, proses menghasilkan model awal 3D. Okey, seterusnya model membuat acuan dan yang ketiga ialah proses tuangan. Okey, jadi kita dalami satu persatu proses atau kaedah ini. Kita lihat pada penghasilan model awal 3D. Okey, model awal 3D bermaksud model awal yang digunakan untuk mendapatkan rupa bentuk luaran dalam proses pembinaan acuan. Okey, terdapat pelbagai bahan yang boleh digunakan untuk menghasilkan model awal 3D. Okey, bahan-bahannya seperti lilin, tanah liat, kayu dan plastik. Kemudian kaedah terkini termoden, kita boleh saja menggunakan mesin pencetak 3D di mana alatan ini lebih cepat dan dapat menghasilkan model dalam masa yang singkat. Okey, seterusnya ialah proses membuat acuan. Okey, acuan merupakan bekas tuangan sesuatu bahan yang hendak dibentuk. Bekas ini dibentuk dengan menggunakan bahan seperti pasir, tanah liat, plaster of Paris atau POP. Okay, selain itu, bahan lain yang digunakan ialah botol, kulit kerang, kayu, zinc dan simen. Okey, seterusnya ialah proses tuangan. Di mana proses tuangan ini ada 2. Yang pertama, tuangan panas dan tuangan sejuk. Okey, kita lihat apa bezanya. Okey, untuk tuangan panas, ia adalah satu teknik tuangan yang menggunakan haba untuk mencairkan bahan tuangan. Contohnya, bahan tuangan ialah seperti plastik, timah, tembaga dan besi keluli. Okey, semua ini perlu dipanaskan untuk pastikan ia cair sebelum dituang ke dalam acuan model 3D. Okey, seterusnya tuangan sejuk. Okey, apa dia tuangan sejuk? Okey, tuangan sejuk dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan contohnya seperti plaster of Paris atau POP dan resin epoxy. Okey, cikgu akan tunjukkan satu persatu selepas ini. Jadi kaedah ini, tuangan sejuk ini tidak menggunakan haba untuk mencairkan bahan tuangan. Okey, baik, seterusnya kita akan pelajari cara membuat model 3D berdasarkan kepada proses kerja. Okey, kita lihat pada yang pertama iaitu penggunaan acuan dan tuangan. Jadi di sini cikgu akan terangkan bagaimana cara menyediakan ataupun membancuh plaster of Paris untuk menghasilkan acuan. Okey, jadi pertama ialah sediakan bahan iaitu plaster of Paris. Kemudian plaster of Paris ini akan dicampurkan dengan air dan digaul sehingga menjadi paste. Okey, seperti menjadi paste. Kemudian kita akan letakkan di dalam satu bekas. Okey, seterusnya di dalam acuan kita akan sapukan minyak pada model itu. Okey, tujuannya supaya mudah untuk kita tanggalkan plaster of Paris apabila ia telah keras nanti. Okey, jadi seterusnya selepas kita sapukan minyak tadi, kita akan celupkan separuh bahagian model itu ke dalam plaster of Paris dan biarkannya kering.
Sementara itu kita akan ulangi, okey, langkah daripada 1 hingga 6 ni hingga beberapa kali lah. Okey, dan seterusnya apabila model telah keras, okey, kita akan tanggalkan secara berhati-hatilah dan kita akan bersihkan acuan yang telah terhasil. Jadi cikgu akan tunjukkan satu contoh video video ni bagaimana cara menyediakan acuan. Okey, ini adalah contoh daripada YouTube bagaimana menyediakan satu bekas atau pasu. Okey, kita lihat. Bermula dengan botol ni. Okey, botol ni dipotong sebagai acuan ya. Kemudian okey, lepas dipotong okey, mengikut bentuk yang dikehendaki. Okey, cikgu akan lajukan ya. Sebab dia nak buat pasu, jadi dia akan lubangkan bahagian bawah ni sebagai saluran air apabila kita menyiram tumbuhan nanti. Okey, kemudian kita lihat seterusnya proses membancuh ya. Kita akan bancuh serbuk plaster of Paris tadi. Okey, plaster of Paris tadi bentuknya seperti tepung ya. Kita akan bancuh menggunakan dengan mencampurkan air sehingga menjadi paste ya. Itu disebut sebagai paste. Okey, seterusnya kita akan masukkan dalam acuan tadi ya. Acuan ini sebab dia nak buat bentuk seperti pasu bunga. Okey. Jadi dia letakkan di dalam bekas, okey, mengikut sukatan yang dikehendaki. Okay, cikgu akan lajukan video ni supaya kita akan nampak kesannya ya. Okey, kemudian okey, lepas dia dah masukkan bekas yang kedua, untuk memastikan ia rata, okey, proses itu dibuat supaya kandungan plaster of Paris itu tidak berlubang-lubang. Okey, ini contohnya apabila ia telah keras, okey, maka ia akan dibukalah. Okey, ini proses setelah dia keras ya. Dibuka, ditanggalkan pipe PVC tadi. Okey, inilah hasilnya ya. Jadi ini adalah contoh hasil daripada plaster of Paris. Okey. Jadinya cikgu akan tunjukkan seterusnya ialah tentang epoxy resin ya. Okey, jadi kat sini contoh epoxy resin, langkah-langkah dia pertama mestilah sediakan acuan. Okey, sebelum itu epoxy resin ini mesti digunakan bersama dengan epoxy hardener. Okey, cikgu akan tunjukkan gambarnya sebentar lagi. Jadi kita kenali dulu bagaimana cara membancuh epoxy resin. Okey, epoxy resin ini, okey, langkah pertama ialah sediakan acuan. Kemudian sediakan epoxy resin dan epoxy hardener yang cikgu sebut tadi. Ia mesti menggunakan sukatan yang betul. Okey, biasanya 50/50. Kemudian tuangkan di dalam bekas. Kena berhati-hati ya sebab ia agak melekit. Kemudian tuang epoxy hardener ya. Kemudian gaul, kacau dia sehingga sebati. Semasa proses membancuh ni pastikan ia tidak berbuih. Okey, nanti kita tengok videonya. Kemudian barulah kita masukkan dalam acuan yang kita kehendaki dan biarkan ia mengeras sehingga betul-betul keras. Okey, ia mungkin mengambil masa 1 atau 2 hari. Okey, kita cuba lihat video yang cikgu telah sediakan ni. Okey, video ni juga daripada YouTube ya. Okey, kita lihat bagaimana cara membancuhnya. Okey, ini adalah hasil ya. Kalau kita lihat, ini adalah hasil daripada projek menggunakan epoxy resin dan hardener. Okey, dia didatangkan dengan dua bahan, iaitu satu disebut epoxy resin, satu lagi epoxy hardener ya. Okey, kemudian langkah seterusnya ialah proses menyukat. Okey, menyukat. Nampak? Dia gunakan alat timbangan untuk menyukat dengan memastikan kedua-dua sukatannya mestilah sama. Okey, seterusnya selepas disukat, kita akan campurkan keduanya, dan gaul sebati. Gaul jangan sampai dia berbuih ya, gaul rata.
Okey, dan dituangkan ke dalam acuan. Okey, dengan berhati-hati. Okey, di sini perlu kreativiti masing-masing kerana ia menggunakan kemahiran meletakkan bahan hiasan yang sesuai supaya hasilnya nanti cantik dan menarik. Okey. Seterusnya diletakkan bahan hiasan sementara ia belum mengeras. Okey. Diletakkan pelbagai warna. Okey, diletakkan pelbagai warna. Okey, warna ni pun disediakan. Okey, kita akan cuba buat projek ini apabila kita bersemuka nanti. Okey, kemudian proses seterusnya ialah proses cari ikut kreativiti. Okey, di sini kita tak perlu menggaul semuanya. Okey, bintik-bintik warna tu boleh cari menjadi satu corak yang menarik. Okey, mungkin mengambil masa 2 hari untuk dia mengeras. Okey. Seterusnya inilah hasilnya yang kita cikgu tunjukkan. Ini hasilnya. Ya. Hasil daripada proses campuran epoxy dan resin. Baiklah, seterusnya cikgu akan tunjukkan tentang penggunaan pen 3D. Okey, pen 3D ini dapat menghasilkan model 3D yang sama seperti mesin pencetak 3D. Okey, pen ini menggunakan haba untuk mencairkan bahan mencetak. Okey, seperti ABS, PLA dan TPU. Okey, cikgu maklumkan namanya panjang ya, tapi cikgu tuliskan singkatan saja. Tapi tak ada masalah, sekiranya nanti dalam peperiksaan kamu tulis dengan nama yang ringkas ini pun diterima. Okey, kemudian bahan mencetak ini akan menjadi cair apabila dipanaskan dan keluar melalui hujung pen 3D ini. Ya. Objek yang terhasil daripada pen 3D ini adalah dalam bentuk wireframe. Okey? Bentuk wireframe. Nanti cikgu akan tunjukkanlah wireframe tu macam mana ya. Jadi secara keseluruhannya pen ini mesti menggunakan haba untuk mencairkan bahan untuk mencetak. Okey, seterusnya ialah pemasangan pen 3D. Okey, jadi sebelum kita menggunakan pen ini, kita kena tahu bagaimana langkah-langkah untuk pemasangan pen 3D. Okey, yang pertama ialah kita kena sambungkan pen 3D ini kepada sumber kuasa, ya. Pen 3D ini sambung kepada sumber kuasa. Kemudian kita kena pilih bahan untuk mencetak. Okey, di sini ada beberapa warna. Kalau kamu lihat, okey, kita akan gunakan pilihan warna-warna yang sesuai. Kemudian, barulah kita panaskan elemen pemanas pada pen dan seterusnya masukkan bahan mencetak tadi pada pen ini. Okey, masukkan pada bahagian belakang. Kemudian kita uji dengan mencetak, uji bahan itu dengan menekan budang penyalur bahan mencetak. Okey, jadi kita sekarang ni cuba lihat cuba lihat satu contoh yang cikgu sediakan. Bagaimana cara menggunakan pen ini ya. Okey. Okey, ini adalah salah satu contoh. Sebenarnya di pasaran terdapat pelbagai bentuk ya. Jadi apabila bahan telah mencair, jadi kita boleh gunakan ia untuk membentuk apa saja yang bentuk yang kita suka. Okay, ini adalah cara-caranya. Okay, hanya sangat mudah, hanya perlu menekan saja pada butang penyalur supaya ia filament itu mencair dan kita boleh gunakan untuk apa je tujuan yang kita nak. Okay, ini contohnya ya. Okay, nanti kita bersemuka, kita akan cuba buat. Seterusnya, cikgu akan tunjukkan kaedah membuat kemasan model 3D menggunakan konsep elektrostatik dan elektroplating. Baiklah, kemasan pada produk sebenarnya dapat melindungi permukaan produk daripada cala dan karat akibat daripada tindak balas udara dan air.
Selain itu, kemasan juga dapat menambah nilai estetika pada produk dengan memberikan kesan warna yang cantik dan tekstur permukaan yang menarik. Terdapat beberapa kaedah, kemasan yang boleh dilakukan pada produk. Penggunaan kaedah yang sesuai bergantung kepada jenis bahan binaan yang akan diguna. Jadi kita lihat kepada konsep elektrostatik dan konsep elektroplating. Okey, di sini cikgu ingin jelaskan elektrostatik adalah satu kajian sains yang digunakan untuk menjelaskan tentang cas-cas elektrik yang statik. Statik bermaksud tidak bergerak, iaitu cas elektrik berada pada permukaan atau di tempat cas itu terhasil. Cas yang terhasil pula terdiri daripada cas positif dan cas negatif. Manakala konsep elektroplating pula ialah elektroplating itu sendiri atau sadur elektrik ialah satu kaedah kemasan yang digunakan untuk membuat saduran pada permukaan bagi menghilangkan kelemahan sesuatu bahan. Kaedah ini sesuai pada bahan pembuatan yang menggunakan logam sebagai bahan asas. Jadi ia memerlukan kekonduksian elektrik untuk melakukan proses penyaduran. Okey, di sini adalah beberapa kaedah-kaedah kemasan yang lain. Okey, seperti jika menggunakan bahan seperti kayu, keluli dan plastik, kaedah yang sesuai ialah kaedah secara semburan, di mana bahan kemasan digunakan ialah cat ataupun leka. Okey, kemudian kaedah sapuan sesuai untuk bahan binaan seperti kayu dan keluli, bahan digunakan ialah cat licau ataupun shellac. Kaedah kemasan pelekat pula sesuai untuk kayu dan MDF. Bahannya ialah pelekat. Dan akhir sekali elektroplating yang kita belajar tadi tu atau saduran sesuai untuk bahan binaan daripada keluli dan bahan kemasan digunakan ialah perak dan emas. Ini contohnya ya. Ini kaedah sapuan, menggunakan shellac pada permukaan kayu. Ini pula kaedah semburan. Kaedah semburan sesuai pada permukaan keluli. Ini pula kaedah pelekat. Dan ini adalah kaedah elektroplating. Biasanya untuk barang kemas ya, tiruan seperti perak dan emas. Warna perak dan warna emas. Cikgu akan tunjukkan bahan-bahan yang digunakan untuk proses elektroplating. Bahan-bahan yang digunakan untuk melakukan proses elektroplating ini terdiri daripada beberapa jenis. Setiap bahan itu pula mempunyai fungsi dan kegunaannya seperti yang akan cikgu tunjukkan. Pertama ialah sebuah bika ya, sebuah bika. Bekas untuk menakung elektrolit ya. Dan merendam produk serta bahan saduran supaya proses elektroplating boleh berlaku. Yang kedua ialah kepingan bar tembaga ya, kepingan bar tembaga. Bahan yang menyaluti objek yang akan disadur. Kemudian bateri 9 volt sebagai punca kuasa elektrik. Seterusnya ialah wire ya, wire beserta klip wire untuk mengalirkan arus elektrik agar proses elektroplating boleh berlaku. Dan akhir sekali ialah cecair elektrolit, iaitu larutan yang membenarkan arus elektrik bertindak balas dengan bahan saduran dan bahan yang disadur. Jika bahan saduran tembaga digunakan, cecair elektrolit yang digunakan ialah kuprum sulfat. Jadi kita lihat kepada contoh ya. Kat sini cikgu tunjukkan satu video. Satu video ni daripada YouTube. Dia menerangkan tentang proses untuk proses saduran. Sekejap ya. Kita lihat bahan-bahannya. Bahan-bahannya ialah tadi bika ya. Di dalam bika tu telah diletakkan dengan cecair elektrolit. Kemudian ada sumber
kuasa iaitu daripada sel voltan. Okey, kemudian dia klipkan kepingan tembaga itu. Okey, klipkan tembaga itu dan dimasukkan ke dalam larutan. Okey, yang di dalam bikar tadi tu, okey, telah tersedia satu kunci. Okey, kunci itu akan disadur dalam beberapa minit dengan warna seperti warna tembaga tadi. Ya, kita lihat hasilnya. Okey, jadi kunci itu telah tersadur. Okey, itulah contohnya bagaimana proses electroplating ataupun penyaduran. Baiklah, itu sahaja yang kita telah pelajari untuk hari ini. Jadi, bila kita bersemuka nanti, kita akan sambung pada pelajaran yang lain. Sekian, terima kasih.